Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan penyampai saya pada hari ini Hafiz Azaman. Baik, dalam awal pagi hari ini kita akan kupaskan sedikit mengenai isu kesihatan dan juga kesedaran umum di mana stigma masyarakat terhadap individu atau ahli keluarga mereka yang menghidap penyakit human immunodeficiency virus HIV seperti tiada kesudahannya, di mana diskriminasi yang dilakukan terhadap penghidap HIV mungkin umpama dosa yang tiada kemaafan dan patut dihukum. Nah, apabila bercakap soal punca, hubungan seksual merupakan penyebab utama risiko dijangkiti apabila dilakukan tanpa perlindungan selain berkongsi jarum ataupun alat suntikan dengan penghidap HIV positif serta melakukan pembinaan darah atau organ yang tercemar dengan virus HIV. Walaupun masih belum ada ubat yang mampu mengubati penyakit ini sepenuhnya, usaha berterusan untuk mencari penawar kepada penyakit ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan kebimbangan mereka, Fizi. Dan Hari AIDS Sedunia yang disambut setiap tahun pada 1 Disember di seluruh dunia adalah bagi meningkatkan jangkitan HIV dan juga langkah-langkah pencegahan serta rawatan ke arah mengakhiri AIDS pada tahun 2030. Pada masa sama, ia juga menjadi platform untuk semua pihak memperbaharui komitmen dan tekad bagi mempergiatkan usaha bersama dalam tangani jangkitan HIV AIDS. Dan kita bawakan dua tetamu untuk memperbincangkan mengenai usaha pencegahan, tangani dan beri kesedaran kepada masyarakat pentingnya membuat saringan dan dapatkan rawatan. Tentu kita ada siapa tetamu istimewa kita, Hafizi? Kita ada Datuk Dr. Christopher Lee, merupakan Presiden Majlis AIDS Malaysia. Datuk. Dan juga kita, good morning, selamat pagi Datuk. Dan kita ada Dr. Yatila Zainal Abidin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Samdabi. Doktor? Terima kasih. Okey. Baik, kita mulakan dengan Datuk Christopher terlebih dahulu. Datuk, serba sedikit melihat kepada isu HIV AIDS di negara kita, adakah semakin serius dari tahun ke tahun? Dan mungkin juga serba sedikit mengenai kempen yang dijalankan setiap tahun, terutama ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 pada tahun ini. Ya, okey. Terima kasih terlebih dahulu untuk beri peluang kita untuk memberikan sikit kesedaran tentang HIV AIDS pada hari ini. Walaupun tahun ini kita memang bertumpu terhadap COVID-19, memang sebab pandemik yang ada sekarang, HIV AIDS belum hilang. Dan di Malaysia saja tahun lalu kita masih ada 3,500 kes yang baru dan ada dekat 1,000 orang yang telah meninggal dunia sebab AIDS tahun lalu 2019. Dan walaupun jumlah kes kita sudah menurun kalau banding dengan tahun 2002, jumlah kes tiap-tiap tahun adalah lebih kurang 3,500 berterusan dalam 10 tahun yang kebelakangan ini. Apa yang membimbangkan di Malaysia sekarang, dulu HIV AIDS di Malaysia biasa disebarkan sebab penggunaan suntikan dadah. Tapi sekarang corak dia sudah bertukar. Sekarang cara HIV merebak di Malaysia adalah melalui sexual transmission atau melalui seks. Seks di antara lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki. So itu jadi tumpuan kita sebab corak dia berubah. Dan ini membimbangkan sebab kalau HIV merebak melalui seks, dia boleh merebak secara besar-besaran. So Majlis AIDS Malaysia dengan Yayasan AIDS Malaysia selalu bertungkus lumus dengan kawan-kawan rakan-rakan kita macam Sahid Dahabi buat kesedaran tiap-tiap tahun semasa Hari AIDS Sedunia ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya HIV AIDS, dan ada juga berita baik dengan yang rawatan yang ada, dengan testing yang ada, dengan bantuan sokongan yang ada di Kementerian Kesihatan dan juga di masyarakat boleh membantu mereka yang dijangkiti HIV. So HIV bukan macam orang kata dulu, bukan death sentence yang kita tahu dulu. Sekarang HIV AIDS boleh dikawal, boleh dikontrol, boleh dirawat, walaupun belum boleh sembuh, tapi boleh dirawat. Datuk, dalam masa yang sama saya tertarik dengan trend corak jangkitan HIV AIDS itu yang dikatakan Datuk seperti tadi, dikatakan 10 tahun angkanya tidak berubah dalam lingkungan 3,500 sedemikian, tetapi coraknya yang berubah, iaitu kalau dahulu jarum, tapi sekarang ini ia dijangkiti melalui hubungan seksual antara lelaki wanita ataupun lelaki-lelaki. Adakah ini bermakna hubungan seksual secara bebas antara tidak kiralah lelaki-lelaki ataupun lelaki wanita ini semakin meningkat, atau bagaimana? Seksual yang secara tanpa perlindungan ke semakin meningkat ke macam mana?
kita rasa dulu sebab memang jangkitan melalui jarum jari utama sebab memang di Malaysia ni agak juga jumlah yang agak besar yang menjadi penagih dadah dari dulu. Tapi sekarang dengan program-program yang ada, dengan corak penagihan yang berubah, orang yang dijangkiti melalui suntikan jarum HIV sudah menurun. Dan apa yang ada ialah hubungan seks itu jadi lebih menonjol. So mungkin kita juga rasa hubungan seks yang lebih banyak berlaku di masyarakat mungkin berlaku sekarang. Tetapi kita nampak dari segi our STI itu sexually transmitted infection di Malaysia ni macam tidak meningkat dengan tinggi. Mungkin data kita tidak mencukupi mungkin, tetapi kita memang bimbang dari segi hubungan seks ini. Kalau kita tidak terkawal, tak kontrol, ini jadi lagi besar masalahnya. Baik, itu kita bercakap mengenai dari sudut medik dan juga dari sudut situasi semasa keadaan HIV dan juga AIDS di Malaysia. Dan bagi Dr. Yatila merupakan CEO bagi Yayasan Saim Dabi, bagaimana agaknya galakan diberikan, sokongan diberikan dan juga meningkatkan kesedaran dari segi tanggungjawab untuk meningkatkan kesedaran yang dimainkan oleh Yayasan Saim Dabi. Mungkin Datuk Yatila boleh jelaskan saya sedikit. Kami Yayasan Saim Dabi memperuntukkan dana sebanyak 8.55 juta ringgit. Dah komitmen kami selama 10 tahun, 2013 hingga ke 2023 untuk sokongan dalam 3 cara. Satu ialah skim kehidupan positif berani ataupun PAL, Positive Audacious Living skim ya. Yayasan AIDS Malaysia ada skim ni untuk mendapatkan rawatan peringkat kedua, second line antiretroviral di hospital utama kerajaan secara percuma. Ini adalah untuk golongan pesakit HIV dan golongan B40. Dan kami sumbang jumlahnya 3.9 juta lah. Dan inisiatif advokasi HIV dengan memberikan dana untuk menampung pembayaran gaji kaki tangan utama Majlis AIDS Malaysia untuk kerja advokasi sebanyak 2.67 juta dan pelbagai bantuan kepada rumah-rumah perlindungan dan badan-badan bukan kerajaan untuk mendapat bantuan komuniti yang hidup dengan HIV berjumlah 1.98 juta. Now, komitmen Yayasan Saim Dabi untuk menamatkan AIDS pada tahun 2030 adalah sejajar dengan objektif kami dalam teras komuniti dan kesihatan untuk melindungi hak dan meningkatkan kualiti hidup golongan yang tertinggi. Ia juga selaras dengan agenda kerajaan dalam Pelan Strategik Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia 2016 hingga 2030 serta UN Sustainable Development Goals ketiga iaitu mencapai kesihatan dan kesejahteraan yang baik untuk semua. Sehingga kini kita telah memperuntukkan sejumlah 170 juta ringgit daripada dana kami, daripada 3 Saim Dabi Company iaitu Saim Dabi Berhad, Saim Dabi Plantation Berhad dan Saim Dabi Property Berhad. Kami nak membuat inisiatif yang jangka panjang dan kerjasama strategik untuk bidang kemasyarakatan dan kesihatan. Datuk Christopher, kalau kita nak melihat angka setiap tahun jangkitan baharu kes 3,500, lingkungan 3,500 dan juga kita nak melihat kepada kempen yang akan menghentikan AIDS pada tahun 2030. Segala apa yang dilakukan sekarang ini, adakah Datuk merasakan mencukupi ataupun terdapat penambah-penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam program-program tertentu seperti lebih mendalami kepada pendidikan peringkat awal sekolah ke program-program yang melibatkan keterlibatan masyarakat itu secara lebih mendalam dan juga pemahaman komunikasi secara menyeluruh itu kepada masyarakat untuk menyedarkan ataupun kita mahu dapat mencapai AIDS HIV tamat 2030. Pandangan Datuk? Ya, sekarang memang kita perlu menumpukan tentang transmission sexual. Dari segi penagihan dadah, corak penagihan di Malaysia sudah berubah dan juga dengan harm reduction yang kita ada dengan methadone dan dengan needle exchange yang kita sudah
implementasikan dalam 15 tahun ini sudah nampak ada kesan yang baik di kalangan penagihan dada melalui suntikan. Tapi dari segi sexual transmission, kita perlu menumpukan perhatian kita dan program-program kita kepada ini. So ini penting dan ini termasuk dari segi kesedaran dan juga education di kalangan masyarakat, terutama sekali orang yang muda di sekolah, di universiti dan juga yang mereka sudah bekerja. Masalah dari segi kesedaran tentang transmission melalui seks ini lebih rumit sikit sebab ini lebih sensitif di kalangan masyarakat. Tetapi kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang lain untuk cari jalan yang lebih boleh diterima di Malaysia ni. Tetapi the facts perlu disebarkan supaya setiap orang boleh membuat perlindungan terhadap diri sendiri. So ini jadi fokus kita untuk 10 tahun yang akan datang ini, because we are still trying to mencapai tujuan untuk mengakhiri AIDS dalam 2030. We will try. We certainly perlu work together. So kita banyak berterima kasih kepada partner kuat kita, Yayasan Saim Davi for all the help yang mereka beri kepada kita. So thank you very much. Your assistance is banyak di welcome. Baik Datuk, kita lihat sebelum ini kita tahu saringan awal kepada penyakit, apa-apa jenis penyakit pun saringan awal itu amatlah penting. Kerana kita tahu apabila seseorang individu itu membuat saringan awal supaya mereka ini dalam keadaan yang tidak serius ataupun boleh daripada HIV boleh membawa kepada AIDS dan sebagainya. Mengapa saringan awal itu adalah penting dan bagaimana sebenarnya dari segi kerahsiaan pesakit-pesakit ini. Kerahsiaan ini merupakan satu perkara yang perlu kita lihat dengan teliti kerana ramai takut untuk membuat testing dan juga mendapatkan rawatan kerana takut identiti mereka ini akan didedahkan. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh Majlis AIDS Malaysia, begitu juga sekiranya mereka ini merupakan PL-HIV, bagaimana pula dari segi syarikat yang mereka bekerja? Adakah syarikat ini boleh menghentikan mereka sesuka hati ataupun bagaimana, Datuk? So, terutama terlebih dahulu kita bincang tentang dari segi rawatan di HIV di Malaysia ini. So kalau buat testing yang lebih awal itu sangat baik. Ujian yang awal sangat-sangat penting untuk sebab ada dua kebaikannya. Nombor satu ialah dia mengurangkan transmisi. Treatment is prevention. Dengan rawatan yang kita ada sekarang, jangkitan dari seorang yang ada HIV untuk menjangkiti partner dia banyak dikurangkan kalau ada rawatan yang efektif. Dan kita di Malaysia ini ada rawatan yang efektif. Of course, apa yang katakan tadi, kalau seseorang yang ada HIV diberi rawatan lebih awal, mereka takkan masuk ke tahap AIDS. Dan mereka tak perlu sakit tenat dan mengurangkan mortality rate dia. Dan di Malaysia sekarang ramai orang yang sudah dapat rawatan HIV ini dan mereka hidup agak normal, boleh kerja normal, boleh beraktiviti macam orang biasa. So itu testing yang awal sangat-sangat penting sebab dia diikuti dengan rawatan. Dari segi yang kedua ini untuk dari segi confidentiality, kesulitan dalam dalam kerahsiaan dalam rawatan, semasa rawatan, Kementerian Kesihatan sudah lama rawat pesakit-pesakit HIV sejak 90-an sampai sekarang dan mereka sudah banyak experience dalam bidang ini. Memang betul kadang-kadang ada sikit masalah di sana sini, tapi secara umum dia overall dari segi kerahsiaan confidentiality dalam sistem Kementerian Kesihatan agak kuat. So I think rawatan dekat 50 ribu orang sedang dapat rawatan untuk HIV di Kementerian Kesihatan dan juga di universiti hospital. So dari segi kerahsiaan ini saya harap orang jangan bimbang. Kalau ada masalah, kalau apa-apa masalah, mereka boleh menghubungi Majlis AIDS Malaysia dan memang kita ada satu unit khas dan tolong membantu pesakit dalam isu ini. So kalau ada masalah dari segi kerahsiaan or diskriminasi or stigmatization, kita boleh report kepada Majlis AIDS Malaysia dan kita cuba akan menyelesaikan masalah itu dengan agensi yang tertentu.
Okey, baik. Banyak lagi kita ingin bincangkan. Selepas ini kita akan bincangkan mengenai kadar rawatan dan bagaimana agaknya peranan yang dimainkan oleh Yayasan Salim Dabi untuk menyokong pesakit-pesakit dan juga untuk memberikan kesedaran sebenarnya kepada pesakit-pesakit HIV ini. Dan sebelum kita berhenti berehat, mungkin ini kita dapat saksikan antara ada artikel yang kita sediakan ataupun infografik yang kita sediakan, di mana ini penjelasan daripada Datuk Christopher sendiri yang mengatakan kita telah melihat bagaimana krisis pandemik COVID-19 telah meningkat lagi cabaran yang dihadapi oleh populasi kekunci key population, orang yang hidup dengan HIV ataupun PL-HIV dan juga golongan wanita dalam mendapat akses penjagaan kesihatan. Dan itu melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Christopher sebelum ini. Dan seterusnya ada satu lagi kenyataan yang menarik juga untuk kita perhatikan adalah melihat kepada self-test, iaitu sehingga Jun 2020 seramai 11,444 key population telah terlibat dengan ujian saringan HIV tanpa nama di klinik kesihatan dan ujian saringan berorientasi dengan komuniti di seluruh Malaysia. Dan bagi meningkatkan lagi liputan ujian saringan HIV pada bulan November 2020, MAM telah melancarkan ujian saringan secara kendiri ataupun self-testing dan program ini di peringkat projek rintis. Itu kata daripada Datuk Christopher juga. Dan yang penting untuk kita semua perlu memahami adalah dari segi saringan awal dan juga kesedaran mengenai penyakit HIV ini sebelum ia merebak kepada AIDS itu sendiri. Fizi, selepas ini kita akan membincangkan mengenai kaedah rawatan dan bagaimana kita ingin membuang stigma masyarakat terhadap pesakit ini. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih bincangkan mengenai HIV dan juga AIDS, dan hari ini Hari HIV AIDS seluruh dunia, dan bersama dua tetamu istimewa, Dr. Yatila Zainal Abidin dan Dr. Christopher Lee. Saya nak terus kepada Dr. Yatila. Doktor, kalau kita lihat apa impak yang telah pun dicapai daripada kerjasama YSD dengan MAC dan juga MAF sendiri dalam mengurangkan angka jangkitan HIV dan juga AIDS tu? Alhamdulillah, kami telah membantu lebih kurang 200 golongan di 40 untuk mendapat bantuan medical second line antiretroviral treatment. Ini tak dapat juga percuma. First line dapat percuma dari hospital, tapi second line antiretroviral belum dapat lagi. So kami dapat memberi dana kepada mereka. 71% daripada mereka menunjukkan peningkatan kualiti kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Yang diukur dengan sel darah putih, CD4 count, hampir 2 kali ganda daripada threshold, iaitu 350. Dan viral load yang tidak dapat dikesan dah. So, kami membantu pesakit untuk menjalani kehidupan normal dan mendapat pekerjaan untuk menyara keluarga yang paling penting dengan anak-anak mereka. Saya beri contoh ya, Puan Saliha, bukan nama sebenar, yang merupakan seorang suri rumah yang didiagnos dengan HIV, telah melahirkan anak pertamanya. Oleh kerana beliau tidak memberi respon yang baik kepada rawatan yang first line, saya katakan tadi, Puan Saliha terpaksa menukar ubatnya kepada second line. So second line atas nasihat doktor lah, namun beliau tidak mampu. Dengan tajaan kami, alhamdulillah keadaannya bertambah baik dan kini Puan Saliha dapat bekerja, malah membantu suaminya berkebun dan menanam sayur dan menjual sayur di pasar lah. Ada juga di kalangan mereka yang kini bertambah sihat, tidak lagi memerlukan rawatan second line. So mereka hanya perlu mendapat rawatan first line lepas ini secara percuma daripada hospital yang dibiayai oleh kerajaan. Dan ada juga di kalangan penerima PEL scheme yang berkongsi pencapaian hidup mereka dengan saya setelah menerima rawatan, dan saya rasa satu pencapaian yang terbesar lah buat kami di Yayasan Salim Dabi. Alhamdulillah, kami bersyukur. Ya, saya. Doktor, minta maaf saya mencelah, tapi saya nak juga memahami adakah doktor rasakan stigma terhadap mereka yang hidup dengan HIV ini dapat dibendung dalam kita nak mengakhiri AIDS 2030 ni, pandangan doktor sendiri? InsyaAllah, kalau kami kerjasama semua stakeholder bersama-sama, kami dapat membendung, mengatasi stigma dan diskriminasi.
ini adalah sangat penting kerana perkara ini merupakan salah satu halangan atau cabaran utama dalam meningkatkan akses kepada rawatan bagi komuniti yang hidup dengan HIV. Rasa malu, rasa takut boleh membahayakan nyawa mereka kerana tidak dapat rawatan yang sewajarnya. So kesedaran tentang stigma ni terhadap HIV and AIDS harus dipertingkatkan dalam kalangan pekerja dalam komuniti, dalam sektor awam, sektor swasta, di kalangan belia, ketua kampung, masyarakat, frontliners, semua stakeholder yang berkenaan lah. Dan kami rasa bangga juga kerana kami dapat membantu program HIV dan Islam sebagai contoh berkembang melalui sokongan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia serta Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk menangani stigma dan diskriminasi yang dihadapi. So ini adalah kerja semua satu masyarakat di Malaysia ini untuk mendung stigma. Dan juga lebih 10,000 pelajar prasiswa dari 17 tempatan juga berdaftar dengan Kelab Belia Ribbon Merah, Kepimpinan AIDS Belia dan program pendidikan rakan sebaya dapat membantu juga di kalangan belia. Okey, baik. Paling penting. Okey, baik Doktor. Dan Datuk, kita melihat kepada isu sokongan yang diberikan oleh penlibatan daripada NGO, begitu juga dengan syarikat-syarikat swasta untuk memberikan kesedaran dan sebagainya. Tapi bagaimana Datuk melihat kepada sokongan syarikat seperti syarikat insurans, takaful peribadi dan juga medical assistance sebagai contohnya. Dan difahamkan sekiranya mereka ni didiagnose HIV, ada yang mendakwa syarikat ini tidak lagi menampung segala kos perubatan dan akhirnya mereka ini terpaksa mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Apa galakan daripada Majlis AIDS Malaysia untuk memastikan nasib PL-HIV ini terus terbela dan bagaimana syarikat insurans ini boleh ambil tanggungjawab bersama untuk tidak mendiskriminasi PL-HIV untuk dapatkan rawatan di hospital swasta, dan juga apa saranan daripada Datuk sendiri? Di Majlis AIDS Malaysia kita sudah mula dengan bantuan puan-puan partner-partner kita dengan bekerjasama dengan insurans syarikat insurans untuk bincang tentang isu ini. Sebab sekarang beban rawatannya biasanya ditanggung oleh kerajaan. Ada orang yang mampu, mereka boleh bayar sendiri, tapi yang ramai di antara mereka, kalau mereka tak ada bantuan dari kerajaan, mereka itu sajalah. So itu sebab kita sekarang berusaha bekerja sama dengan syarikat-syarikat insurans untuk bincang tentang isu ini, dan the meetings are still going on. So kita harap dengan kesedaran dan juga memberi maklumat yang terkini tentang rawatan HIV ini, apa yang kita katakan tadi, hidup mereka dengan rawatan yang betul, dengan antiretroviral therapy yang betul, mereka boleh hidup dengan normal dan mereka boleh terus bekerja, terus produktif dan terus continue to pay for their even their insurance. So ini kalau insurance company boleh bantu dengan isu ini, mereka pun tak rugi. Mereka akan juga dapat business yang lebih baik. So it's a win-win for everyone. So kita memang sedang bekerja dengan syarikat insurance ini untuk to address this issue. Kita harap dalam tahun yang akan datang ini kita akan dapat satu result yang bagus. Datuk, bercakap mengenai rawatan ini, kita tahu sehingga kini masih lagi belum ada ubat yang untuk menyembuhkan HIV dan juga AIDS ini, dan kita tahu juga rawatan khusus telah pun diberikan untuk mungkin meningkatkan kualiti hidup PL-HIV ini. Apakah jenis-jenis rawatan yang diberikan dan mengapa sebenarnya rawatan ada tapi stigma masyarakat itu masih ada, masih lagi buruk terhadap PL-HIV ini, Datuk? Okay. Itu yang jadi masalahnya. Sebab rawatan sekarang sangat-sangat baik, alright. Pesakit saya yang lama sekali sudah masuk tahun ke 25 tahun selepas dapat AIDS, dan sekarang dia masih sihat, masih kerja, and itu fantastic. Tapi dengan rawatan yang kita ada sekarang yang boleh kawal HIV untuk jangka masa yang sangat-sangat lama, kita perlu beri bantuan di masyarakat supaya mereka boleh hidup agak normal. Sekarang mereka sihat tapi mereka tidak susah nak hidup secara normal sebab pekerjaan dari isu, pengajian ada masalah, employment, relationship, semua banyak masalah. So that is why kalau apa yang kita katakan tadi, kalau masyarakat boleh lebih membantu, lebih dapat address issue of discrimination and stigma, hidup mereka
jauh akan lebih baik. And that's important. We have to give life a chance. I mean, mereka sekarang sudah sihat. We have to give them a chance to live hidup yang normal. So itu sangat penting. So saya menyuruh kepada masyarakat, give life a chance. Okey, baik. Itu nasihat daripada Datuk Dr. Christopher Lee, Presiden Majlis AIDS Malaysia, dan kita juga berterima kasih kepada CEO Yayasan Samdabi Dr. Yatila Zainal Abidin atas sokongan daripada Yayasan Samdabi sendiri untuk membendung dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat dalam kalangan untuk penyakit HIV dan juga AIDS ini supaya kita sama-sama dapat menghindarkan daripadanya. Dan itu saja dapat kita bawakan untuk awal pagi 8.30 pagi ini. Setakat itu saja, dan saya Hafizal Zaman. Dan saya Hafiz Rizli. Dan sebenarnya kita pakai ribbon warna merah ini sebenarnya sepanjang hari ini untuk kita menyokong sama kempen yang dijalankan pada 1 Disember setiap tahun untuk kita membendung ataupun kita dari segi kita mengurangkan ataupun kita hapuskan terus mungkin stigma-stigma yang buruk terhadap pesakit-pesakit dan juga terhadap HIV dan juga AIDS ini. Dan untuk itu saya Hafiz Rizli. Saya Hafizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.